Tapi yang dia terlupa apa? Barangkali yang dia kena ingat, dia senang sebab doa dalam surau ni makbul termasuk untuk dia sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam taman-taman syurga. Dan taman syurga yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan kita sekali lagi bersama-sama di dalam majlis ilmu ini, sebab bukan semua orang boleh datang. Ada orang memang dah lama nak datang tapi tak dapat datang. Ada orang dia dah datang, sakit perut balik tak dapat. Ada juga orang yang malam ni kebetulan teragak nak pergi surau. Datang surau, apa hal ramai pula orang malam ni? Lah, ada ceramah. Langsung tersarung, kenalah tunggu jap. Alhamdulillah. Jadi apa pun nasihat saya, jangan pilih penceramah. Kan? Tak kira lah siapa yang mengajar, datang. Kan? Datang. Sekarang ni kita ada satu masalah. Masalah yang paling ketara, isu-isu semasa sekarang adalah betapa miskinnya satu yang disebut di dalam masyarakat ini disebut sebagai adab. Kemiskinan adab terutamanya pada generasi yang disebut sebagai BBNU, budak-budak baru nak up dah. Kan, budak-budak hari ni. Sebenarnya tu je isu dia sekarang. Bukan isu apa gejala sosial lah, apalah inilah. Satu perkara disebut sebagai adab. Kenapa sekarang ni nak bahagia tuan-tuan dan puan sekalian? Hidup kita ni nak tak nak, hidup kita tak boleh dalam rumah kita saja. Tak. Hidup kita tak diukur bahagia tu dekat dalam rumah kita saja. Tapi juga melibatkan rumah kita dengan rumah-rumah yang lain. Maksudnya dengan masyarakat sekeliling. Kena campur. Kan, kena campur. Dengan jiran-jiran kena baik. Sebab Nabi dah sebut apa? Nabi sebut sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya siapa? Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Maknanya nak ukur iman tak beriman seorang ni, tengok hubungan dia dengan jiran dia. Jadi kalau dia tak baik dengan jiran dia, maka ada masalah dengan iman dia. Aku tak menyusahkan orang, aku hidup sendiri, yang penting aku jaga keluarga aku je. Percaya cakap saya tu belum cukup lagi. Dia kena terlibat dengan masyarakat. Kadang-kadang buat kunih kenara, punyalah buat kunih kenara, duduk dalam satu taman ni, dalam satu kampung ni, sanggup import daripada surau luar datang rumah dia. Kan? Sanggup. Kan? Sanggup. Sebab apa tu? Puncanya, masalahnya dia terlupa tentang adab bermasyarakat. Adab bermasyarakat antara satu dengan yang lain. Jiran-jiran, kadang-kadang dah 10 tahun duduk kat rumah tu, baru tahu yang jiran dia Samsul Debat. Baru tahu. Wah, kacau ni kan. Macam mana tak? Orang ni keluar, dia ni balik. Dia ni keluar, dia ni balik. Orang ni balik, dia ni tak balik-balik lagi. Kita balik, orang ni lain pula kan. Masing-masing dengan kesibukannya kan? Dengan kesibukan masing-masing. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita Rasulullah? Rasulullah jawab apa? 100 kiri, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat dengan kiri kanan depan belakang okey lagi, tang atas bawah tu. Yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, kamu ikut aja lah. Nabi kata. Rupanya sampai kesudah mereka tak jumpa jiran atas bawah. Zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Makna nak beritahu apa? Islam itu melangkaui zaman. Makna Nabi dah sebut benda yang akan berlaku tu, Nabi dah sebut dah. Walaupun kita yang jumpa. Baik. Tapi yalah, gelak-gelak juga maknanya wajib tu. Wajib baik atas bawah kiri kanan depan belakang tu.
Hui, kita fikir macam mana kita yang kat kampung ni pun payah. 40 kiri, 40 kanan, 40 depan belakang pun payah. Macam mana? Macam mana nak buat tu? Dia ada satu formula yang paling senang. Nak baikkan, jangan kata 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri, kanan, depan belakang, pusing keliling pun boleh baik. Cara dia apa? Pergi surau, settle. Pergi surau, settle. Kan? Duduk rumah tak selesai. Kan? Ada orang tu siap, alah pahala orang ni datang, kunci rapat pintu rumah. Kunci rapat. Dia tak sadar tu, bila orang, kalau orang dah lama tak datang rumah kita, tuan-tuan, makna rahmat jauh. Rahmat Allah jauh ke rumah kita. Tu sebab ada orang dulu-dulu dia risau kalau dah 2 bulan tak baik kenduri tu, risau nak baik kenduri lagi. Sebab dengan cara baik kenduri tu salah satu cara yang paling berhikmah lah, dia ajak orang datang rumah dia. Nak ajak saja-saja payah ajak kenduri. Kadang orang suruh sampai marah lah, kau asyik kau yang kenduri kita. Lah, datanglah. Yang seorang tu pula datang pandai lah tu, dia timing betul-betul time nak doa. Macam tu adalah seorang tu. Kan? Tapi tak kisahlah. Tapi sebab bila orang datang tu bawa rahmat, bawa rezeki macam-macam. Jadi kalau ikut dalam konteks kejiranan ni, jiran tu sendiri ada jiran 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni dia Islam, dia bersaudara dengan kita dan dia jiran kita. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai saudara, ada hak sebagai jiran. Jiran 2 hak, dia bukan saudara kita tapi dia Islam dan dia jiran kita. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai jiran. Jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara tapi dia jiran, maka dia ada hak sebagai jiran. Yang tu yang kita kena fikirkan tu. Kan, bila kita bermasyarakat, walaupun ada yang bukan Islam kat tempat kita, kalau kita buat keramaian, buat majlis gotong royong, buat majlis apa, libatkan mereka. Sebab bila kita libatkan mereka, kita tak tahu ada benda yang tersentuh hatinya bila tengok, bila bersama beramai-ramai tu. Seronok pula dia tengok. Buat jamuan raya, contohlah kan, tahun ni tak adalah, mungkin tahun akan datang buat lagi. Buat jamuan raya kampung, panggil yang ramu, yang cong, panggil. Bila dia datang, dia kata, okey, makan jom. Oh, sedap lah ini lauk. Memang, makan. Lepas tu, you makan dulu ya, kami semua nak solat sekejap. Kita pun masuk dalam surau, semua semayang. Dan dia tinggal tersentuh hati dia, teragak dia nak masuk Islam. Macam itulah lebih dia. Kita ni bercerita macam-macam Islam, bercakap sama sendiri je. Bercakap ni dalam bahasa Negeri Sembilan sebut bergaduh lah. Kan, kau tak faham lah. Kan? Bergaduh kan. Tapi bila kita kembangkan syiar Islam dengan cara tu, bayangkan satu kampung dapat manfaat. Nampak tak? Semua dapat pahala. Ya. Tengok Abang Adam Kori tu. Adam Kori tu masuk Islam baru tahun bila? Tahun 2008 ke 2010. Baru dalam 8-10 tahun Islam dia dah berjaya Islamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Macam kita yang dah berpuluh tahun Islam seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat, seekor pula kan. Seorang pun tak dapat kan. Sebab apa? Sebab saya sambut sendiri. Kita sibuk dengan diri kita yang ada masalah ni, melayan masalah-masalah yang tak pernah selesai. Kan? Yang bab politik tak habis-habis tu satu hal kat tu. Kan? Sebenarnya tak payah. Tuan-tuan tengok yang kat parlimen, yang kat sidang dun, tuan-tuan, bertopuk tampar, makan, minum sama elok, berpoluk-poluk dia kat sana. Kita pula kat balai raya, baling-baling kursi, fahal lah. Mana tak? Itu mana tak ada. Sebab ikut Nabi. Nabi ajar macam mana? Macam mana Nabi ajar? Nabi sayang isteri Nabi. Kita sayang isteri kita. Biar orang perempuan tak ada isteri, sayanglah pasangan. Sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Kita kena sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah jemaah yang hadir malam ni. Kenalah sayang. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Lain pada tu, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia, dia ni geng belah sana. Nabi tak ajar. Kat surau ni ada ke dia tetapkan saf pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas? Tak ada. Saf yang kedua 4,000 ke atas. Yang grup B40 saf yang ke-8 dan ke belakang. Tak ada, mana ada, tak macam tu. Kan?
Dan Nabi sebut, sungguhnya umat Islam tu sama. Orang Islam, Muslim tu sama. Di sisi Allah yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu ya. Sama gitu. Ambil pisau turi darah keluar merah ya. Kan? Tak ada keluar biru yang jadi purple ada. Sama. Nak sebut rambut sambut hitam kan duk yang dah beruban ni. Kan? Tapi sama lah dia kan. Sama lah dia keadaan kita ni. Tak ada nak belagak-lagak dah. Tak ada. Dalam masyarakat ni penyakit yang paling kena buang. 3 penyakit yang paling kena buang. Penyakit apa? Penyakit hati namanya. Apa penyakit hati tu? Pertama nama penyakit tamak. Buang je jauh. Yang bukan hak kita jangan ambil. Tu je paling senang. Sibuk marah pasal kedai USP tu. Betul kan? Macam mana lah menyusahkan ni, sabar. Kan? InsyaAllah adalah rezeki. Ada rezeki adalah. Kan? Macam saya dah habis licin dah, tak ada. Tu yang tak ada heboh tu, yang sabar lag, tak ada apa-apa tu. Sebab kemarin dulu masa saya kerja, saya ambil skim pencen. Jadi saya lepas tu bersara pilihan. Saya dah ada kad pesara dah. Sama lah dengan ayahanda-ayahanda yang ada dalam ni, sama lah kita. Tunjuk kad pesara tu kat hotel dapat 10%. Kan? Pertama jangan kita tamak. Kedua jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa je kau? Jiran-jiran ni nak sombong dengan apa? Dia boleh belagak naik kereta besar, tak pergi surau pun dia. Tak pergi surau. Aku tak pergi surau pun hidup aku senang dia tu. Ayat dia. Tapi yang dia terlupa apa? Barangkali yang dia kena ingat, dia senang sebab doa dalam surau ni makbul termasuk untuk dia sekali. Itu sebab orang tak pergi surau, jangan kutuk orang pergi surau. Alah, dia pergi surau belum tentu baik perangai. Oh, iya dah. Memang betul. Orang pergi surau belum tentu elok perangai, tapi ada harapan elok. Orang pergi disko belum tentu lagi tak elok perangai. Betul. Tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disko. Berhenti-berhenti isyak. Belum pernah lagi tu. Jangan nak bohong kan. Bohong kan. Iya. Datang sini tentu-tentu kan cakap elok. Elok. Alhamdulillah. Datang semayang. Tadi semua semayang elok. Ambil suhu semua. Jaga jarak. Punya akur. Ada lah yang sebut takut bana ke virus. Oh iya takut ke Allah lah. Takut ke Allah lebih daripada takut ke coronavirus ni. Tu sepatutnya. Tu pandai tu. Jawapan macam tu. Sebab apa saya kata apa? Sebab salah satu dari prinsip Islam, maqasid syariah kata apa? Salah satunya Allah ajar kita apa? Nabi pun ajar kita apa? Jauhi daripada perkara yang boleh memudaratkan. Tu dia. Takkan tak salam malah ustaz ni belagak pula. Ayat ni orang malah dia ni. Kan? Kenalah faham buat masa ni. Sabar, besok dah bebas tiba-tiba diumum semacam semalam saya buat live dengan Singapura. Semalam saya ceramah, malam tadi saya ceramah di Masjid Bagan Serai. Habis Masjid Bagan Serai tu terus buat live dengan Al-Ihya Institute di Singapura. Saya tanyalah berapa kes baru di Singapura hari ni. Saya ingat dalam 11 kes. Seboleh. Kita dah lama tak dengar macam tu. Kan? Kita betul lah 11 tapi tambah lagi 2 angka lagi. Kan? Kan? Jadi mana kata kita masih belum menang. Kita kena kuatkan semangat kita. Tak apa. Tapi saya tengok kat kedai makan jam tu ya. Mengarah kepala boleh tahan lah ambil suhu tu kan. Tapi bila duduk tak ada jarak ada kan. Macam mana. Jadi mana kata itu dia. Jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan kita besar. Sombong dengan rumah besar. Tak ke mana. Sombong dengan rumah besar kan. Tak masa kecil-kecil dulu kan. Dulu-dulu kita dapat rumah tu. Besarnya rumah tu. Akhirnya aku nak buat rumah macam tu lah. Dulu. Hari ni orang peduli pun tidak rumah tu. Berlambak rumah besar ke Ipoh tu. Dah tak heran dah rumah tu. Kan? Kereta besar dulu. Camry. Punya ada Camry baru pula. Camry baru lagi. Dah lah baru. Sonyap pula tu. Engine hybrid. Tak dong ada start ke engine ni. Macam basikal. Nak sama level dengan basikal dah tak berbunyi ni.
Macam tu lah kan. Jadi dunia ni sementara tak payah nak lagak-lagak. Tu Samsul debat naik Azia okey. Tak ada masalah. Jangan main-main. Saya semalam nak kerja pergi ke 2 hari lepas nak ceramah di Masjid Kampung Expo Kamunting. Bayangkan pukul 4 baru masuk highway daripada Seremban. Pukul 4, pukul 6 kat Ipoh. Gila tu Azia tu. Saya pun macam tak percaya lah macam tu kan. Tapi sebenarnya Allah mudahkan. Agak tak jajak lagi dah. Betul lah orang cakap kereta terbang tu dah ada. Betul lah sangat kan, dia ada time. Cuma kita ikut niat lah macam tu kan. Betul. Tapi tak payahlah kita nak lagak-lagak kan. Tak ada mana. Kereta besar, rumah besar, tempah baju kayu. Baju aku paling mahal sekali. Tempah baju kayu belah satu. Ini pakai sedondon ni pagi raya. Mestilah orang kampung apa? Kampung Sungai Seberang apa? Sungai Tapah seberang apa? Seberang Tapah. Seberang Sungai Tapah. Kampung seberang Sungai Tapah tengok. Buntang mata. Tak sabar nak pakai baju ni bulan 1. Sekali PKP. Masa bila kau nak pakai kan, nak belagak-belagak kan. Masuk dalam Facebook orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Tuhan di sana ya. Manusia cipta penyakit COVID ni kan. Dia cipta kan dengan harapan orang akan beli vaksin tu dengan dia. Allah punya kuasa. Setiap negara lain vaksinnya. Tak sama. Beli juta-juta dekat US pun tak ada guna sebab tak sesuai dengan orang Malaysia. Sebab lain ragam penyakit itu. Lain. Dia virus, dia dah campur pula geng-geng yang tak berapa jantan, campur geng-geng yang tak berapa ni semua, lain-lain pula. Itu sebab jangan sombong. Ada orang tu sombong, KKLI pakai kurta sampai depan Kaabah pakai telokung. Sombong. Siap beritahu tak ada apa-apa pun. Sekarang apa kau nak cakap? Cakaplah tak ada apa-apa, cakap. Dah elok-elok Allah bagi senapang, kau buang senapang. Yang faham, tak faham sudah. Ni saya bukan cakap orang Malaysia ni, orang Zimbabwe saya cakap. Tahu orang mana dah. Orang luar lah, bukan orang Malaysia agak itulah. Itu ada keadaan ya kan. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Ini penyakit yang paling bahaya sekali. Dengki ni tuan-tuan, berdasarkan keinginan seseorang tu nak dapatkan sesuatu, dia sanggup buat macam apa. Tu dengki tu. Menurut kata Tuan Guru Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, yang sahabat saya, dia kata apa? Salah satu tanda kita nak tengok yang dengki itu dah ada dalam hati kita. Kalau kita nak tanya, aku ni dah ada dengki belum? Nak cek kan? Bila mana ada saudara-saudara kita, sahabat kita, kawan kita dapat kejayaan, hati kita tak rasa apa, makna dengki dah ada. Maknanya kita tak rasa apa-apa. Dengar si Murad tu dapat naik pangkat, bukan nama sebenar. Dengar si Hasan tu baru beli kereta baru kan? Jadi kalau dia tak ada rasa apa, makna dengki dah mula ada. Tapi kalau dia kata alah belagak macam dia seorang ada kereta, confirm dah ada dengki. Tadi mungkin ada kan? Iya ada je benda tak puas hati dengan orang. Jangan dengki-dengki. Cuba kalau kita dapat satu kelebihan tapi orang petikaikan, apa rasa kita? Tentu kita kecewa kan? Dapat menantu ustaz pula, la ilaha illallah. Alah bukan semua ustaz baik sekarang ni. Hayat kan apa. Aduh, konon. Iya, macam tuan-tuan tengok yang Kehdai baru ni kan tuan-tuan. Kita tak tahu, jangan ambil alih kuasa Allah Taala. Tolonglah. Yang kita nak cakap, ni confirm lah ni. Dia dah confirm. Kalau dah pertuduhan ni, tak payah tuan. Ayat yang paling baik sekali bila nampak kes macam tu, angkat tangan. Tak dah. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Itu paling baik sekali. Kita tak tahu betul salahnya, jangan cakap. Aku rasa confirm dah ada CCTV dah. Mana kau tahu? Orang tu cakap.
Jangan dengki-dengki dengan orang. Tapi kalau orang tak ada dengki dia, dengar dia naik pangkat. Ya kau, ya Allah, hello. Tahniah aku dengar kau naik pangkat. Dia pun gembira sama. Dengar cucu dia dapat UPSR 6A. Macam cucu dia seorang pandai. Dengarnya dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit dia pun tak tahu. Dengar dia belikan motor baru, tu motor hari tu yang orang tertinggal di berjalan tu ambil ke La ilaha illallah. Apa salahnya? Dengarnya dia naik pangkat, dia alhamdulillah, nanti besok apa-apa hal senang kita minta tolongkan dia. Kan sana? Dengar dia beli kereta baru, ya ke? Wah, boleh kita naik kereta dia, tak payah bayar bulan, tak payah servis. Kita duduk tumpang. Kan senang. Habis itu. Cucu dia PSA dapat 6A. Alhamdulillah ada juga budak pandai dalam kampung kita ni. Alhamdulillah, syukur sangat. Jadi kita pergi mana? Budak kampung aku 5 orang 6A tu. Wah. Alhamdulillah. Macam tu lah. Dengar haji apa tu? Haji mana? Haji tu lah. Yang umur 85 tu lah. Kenapa? Dia kahwin. Tengok mulut tengok. Alhamdulillah. Biarlah dia kahwin. Yang seorang perempuan tu lah cakap. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Iya ke? Baru jadi cerita. Dengar imam nak pergi haji tahun ni. Tahu dah. Dia tak jadi cerita benda tu. Tapi yang tak kahwin tadi tu jadi cerita. Biarlah dia kan dah lama single. Biarlah dia kahwin. Engkau tak dengar habis bini dia umur 25. La ilaha illallah. Apa ayat yang dibaca? Sebab ada yang mulut jahat sikit. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah cakap. Alhamdulillah ada isteri yang tegap boleh jaga dia. Dia orang perempuan pun yang tak puas hati tu, kalau tak puas hati tanya perempuan tu sendiri. Dik nak tanya, apa kau pilih Abang Haji tu? Dah banyak umur, kau pilih apa pasal? Macam mana nak cakap nampak ayat. Saya rasa tenang, happy. Allah Akbar. Sajibik je Mira Filzah jawapan. Tenang, lepas tu kan dia pandai gurau orang tua tu. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Ada pakak tak terangan balik. Contoh. Tapi bukan orang sini okey, ni tempat lain. Jadi mana kata kita kena buang jauh-jauh. 3 penyakit ni buang. Nabi sebut apa? Sesungguhnya hasad itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Habis kebaikan-kebaikan kita bila kita dengki dengan orang. Tu dia. Hasad bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Punya tauk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Untuk ada je benda. Dah drama pun hari-hari mengajar cerita macam tu. Dengki tak habis-habis drama Melayu tu. Cubalah bawa cerita elok sikit. Dengki je. Apa tu? Cinta sekali lagi kena tak kata. Nyampah lah aku semua orang tak tahu kan. Namanya dengki, mak mentua, pak mentua tak baik. Pak mentua, mak mentua. Cubalah bawa cerita yang ada moral. Malam raya je tengok cerita. Pondok buruk 1, 2, 3 tu diulang berpuluh kali dah. Tiap-tiap tahun menderita betul aku tengok Fauziah Nawi tu. Cubalah buat malam raya tu bahagia sikit, happy sikit. Yang tanah kubur macam terbakar yang pula mayat tu. Cubalah buat selang-seli minggu ni yang meninggal baik, minggu depan yang meninggal ni. Jadi tak adalah takut orang bukan Islam tengok yang takut-takut aja. Iya tuan kan nak cakap apa? Yang contoh lah. Jadi pada kata dalam bab kejiranan ni buang 3 penyakit ni. Pergi rumah bila dengar kenduri datang. Wajib datang. Kalau tak ada keuzuran pergi. InsyaAllah kita dah cakap insyaAllah kita nak datang. Datang pula janganlah tangan kosong. Orang dulu kenduri mana ada datang belenggang. Orang dulu kenduri mesti ada benda bawa. Contoh bertembung pula. Kenduri jiran kita bertembung dengan kahwin anak saudara. Biasa berlaku akhir-akhir ni sebab musim mengawan kan.
Semua orang serontak pula majlis kahwin ni. Kan? Macam mana tu? Datanglah 2-3 hari sebelum nak pergi. Kita nak pergi rumah saudara kita tu. 2-3 hari sebelum dah pergi rumah dia. Assalamualaikum, nak minta maaf. Tak dapat nak datang kenduri nanti. Lah, kenapa pula? Anak buah kahwin. Alah, tak sempat aku jauh salahnya. Tapi ni ada bawa beras sikit. Steady. Bawa beras sikit, lepas tu ni tak adalah banyak sikit, ambil lah. Ya Allah, apa dia dah bagi beras, bagi duit pula. Ya Allah, ambil tu, tetap ambil tu, ambil. Macam tu lah. Orang kata datang biar nampak depan, biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Macam tu lah. Kan? Mana kata adab itu macam tu. Tengok orang sini, tengok adab mak. Samsul debat datang mak cawan. Ada alas tau mak. Tu adab nama adab masyarakat ni. Crystal cup mak. Crystal cup dengan air kristal, nampak? Walaupun air kosong kita syukur, kan? Jadi mana kata adab dengan alih dengan apa? Dulu tu yang mahalnya. Bila datang jemput minum, orang tu dulu kepantangan kalau bagi gelas tak ada tapak ni. Betul tak? Orang tu dulu dibaling kan. Macam miskin sangat. Wah, memang miskin pun. Cuma maksud miskin tu miskin apa? Miskin adab. Biar dia jangan tak ada adab tu. Imam Malik cakap, biar ilmu agama tu sikit tapi jangan tak ada adab. Tu kata dia. Macam tu sekali. Itu sebab orang tua-tua dulu hantar anak mengaji, bapak dia datang sama jalan kaki dengan budak tu, bawa rotan. Ya ustaz, ambil lah rotan ni. Anak saya dagil rotan kan, pakai rotan ni. Jangan mati sudah. Orang tua-tua dulu macam tu. Hantar, saya nak hantar anak saya ni macam tu, proper ni, beradab hantar. InsyaAllah saya cubalah ya, kita doa sama-sama mudah-mudahan budak ni dapat ilmu. Macam tu. Sekarang nah, ambil duit RM50 kopi mengaji dengan ustaz tu. Dia datang pun tidak. Sekarang kan, besok cuba tengok Imam Syafi'i, dia nak berguru dengan Imam Malik macam mana? Dia datang. Dia datang sendiri. Assalamualaikum. Salam utusan Imam Malik keluar. Ada apa? Kabarkan kepada tuan guru, beritahu pada Imam Malik bahawa aku ingin berguru dengannya. Maka masuklah dalam, wahai Imam Malik, di luar ada seorang budak, dia kata dia nak berguru dengan kau. Kau beritahu dia. Imam Malik kata, beritahu budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu. Kitab Muwatta' ni himpunan kira-kira lebih kurang 3,000 lebih kurang 3,000 himpunan hadis-hadis Nabi yang telah dibukukan. Tu kitab Muwatta' tu. Jadi dia beritahu, maaf ya dek, Imam Malik pesan suruh kau baca dulu kitab Muwatta' yang dah disusun oleh Imam Malik tu. Imam Syafi'i kata, khabarkan pada Imam Malik bahawa kitab Muwatta' tu dalam kepala aku tu. Masuk dalam balik. Kitab Muwatta' ni tebal dia antara 5 ke 7 kali Quran. Masuk dalam beritahu, wahai Imam Malik, budak tu cakap kitab Muwatta' dalam kepala dia. Biar betik. Itu saya cakap. Imam Malik cakap. Saya cakap. Ya. Jangan. Dia buat bahasa budak sekarang lah. Terkejut lah. Imam Malik pun keluar. Biar betul. Dia pun tanya, betulkah apa yang aku dengar bahawa kitab Muwatta' tu memang ada dalam kepala engkau? Ya betul. Imam Malik pun cuba dia. Cuba engkau. Dia tebuk muka surat ni. Cuba baca. Dia kata, sebiji. Tebuklah muka surat ni. Sejibi. Tebuklah muka surat ni. Sebijon. Sama. Dan untuk makluman semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik ini, yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Dan tu dia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? 2 ke 3 kali sehari. Kita tunggu tadarus. Itu pun ramai yang cenekeh skip macam. Kan? Betul? Tapi itu dia. Nak ceritakan Imam Malik ni bab menekankan adab ni dekat Imam Syafi'i. Pernah dalam satu kuliah, dalam kuliah tu Imam Malik aja, Imam Syafi'i macam ni
Ambil air liur kat lidah tu, dia buat main-main dekat tangan dia. Kamu buat apa tu Syafi'i? Nak tunjukkan dia pun kena marah dengan guru dia. Imam Syafi'i jawab, demi Allah, aku tak ada duit nak beli kertas dan pen, maka aku catat nota yang kau baca tu dengan air liur aku menjadi dakwatnya. Aku tulis di atas tapak tangan aku. Itu dia. Itu Imam Syafi'i. Tapi poin nak cerita situ, adab tu penting. Dalam berjiran pun adab penting. Datang, ziarah, jumpa. Kan? Nak buang penyakit sombong, dia ada 3 buang penyakit sombong. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Bila tengok orang sakit tenat, mesti Allah, hai kesiannya aku besok janganlah macam ni ya Allah. Aduh, macam tu. Terhakir sombong sikit. Kedua, ziarah orang meninggal dunia. Ziarah orang meninggal. Aduh, ramainya orang tengok dia, aku besok meninggal atas dia tak tidak, orang tengok aku mulut jahat pula tu. Contoh. Kan? Ya. Ziarah orang meninggal dunia, saya nak pesan kat semua ya. Jangan bercerita pasal dunia. Ziarah nak tolong. Kalau nak masuk dalam. Nak baca yasin, nak tahlil, nak doa. Nak sedekah. Nak sampaikan salam, nak sampaikan salam takziah kat keluarga, masuk dalam, boleh cakap lah. Tapi ni berbual malam tadi Liverpool menang 7-0, gila betul kan dia cerita tu. Mayat anda berapa meter daripada dia? Kan? Ayo, jangan cerita pasal dunia masa tu. Hormati jenazah tu. Kan? Tu dia. Masalahnya besok kalau kita macam mana? Tu fikir macam tu. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur biasanya hilang penyakit sombong sikit. Ziarah kubur kita mesti akan fikir, aku besok macam manalah tanam ni. Kat manalah nak tanam, dah habis pula lubang kuburnya. Mau disidai aku kat pokok sok ni. Tak, kita akan terfikir pasal kematian kita. Kan? Mesti akan terfikir. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, jadi dalam kita beradab ni antara jiran kita, kan? Apa yang perlu kita buat? Pertama, mengajak jiran-jiran kita, mengajak masyarakat ke arah perbuatan yang baik. Elakkan daripada mengajak pada sesuatu kerosakan. Itu dia. Ajak baik benda-benda baik. Macam malam ni ada ceramah kan? Ada yang dah mesej, malam ni datang ramai-ramai, tapi kita tak nak naik banner, takut tak cukup makanan. Contoh. Nanti ramai sangat, takut tak boleh nak kontrol SOP. Kan? Ada saya ceramah kat Melaka tu, takut dia naik banner, ya Allah, ramai orang. Langsung semayang tu rapat betul kan? Tak apalah, tapi dapat lah semayang rapat, cuma tinggal sebab masjid tu kecil, dekat dalam bahagian dalam tu kecil, dia banyak tiang-tiang. Jadi duduk tu memang dah tak ada penyarakan. Risau betul, ada kluster debat. Minta jauh lah. Takut tuan-tuan, mau takut kan. Kita nak kurangkan, kita kena sabarlah sikit. Siapa sangka kan, PKP ni banyak mengajar kita tu. Siapa sangka. Alhamdulillah tahun ni seramai-ramai orang. Ada rumah yang menangis menitis air mata. Seronok sangat, tak pernah rasa suasana macam ni. Yang mana setiap hari solat jemaah. Setiap waktu pula tu, abang lambat lagi ke kat kedai tu bang? Cepatlah sikit, anak-anak dah ambil wuduk ni, semua tunggu abang ni nak sembahyang sesama. Oh, steady. Baru sedar dalam rumah tu ada 3 helai je sejadah. Ini je ke? Tu lah bang. Tu je yang ada. Itu pun yang satu tu jumpa yang mendapat cendera hati masa bila tu. Allah, teruk betul kan? Betul tak? Sudah pakai kain batik lopeh bini yang baik kan? Baru tahu. Masa tu barulah ayahandanya baru sedar yang dalam Quran tu banyak lagi surah selain daripada surah Al-Ikhlas. Dia jadi imam ditutuh surah 20 tahun, 30 tahun kahwin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lagu anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu dah surah apa abah nak baca.
Malu lah sikit. Anak pun sekolah tahfiz pun steady je. Aduh. Lepas tu masa tu berapa ramai yang malam raya ayah tu tak dapat tidur, menitis air mata menghayati teks khutbah yang bakal dibacakan esok pagi itu. Berdiri atas sofa, mimbar tak ada. Berdiri atas sofa, batang penyapu, batang mop semua terai. Masa itulah baru ayah tu tahu rasa kecil hati, dia baca khutbah, anak dia tidur. Selama ni imam baca khutbah kau tidur, kau tak rasa apa kan? Kau tahu apa rasa kan? Sampai hati kau orang tidur. Abah malam tadi tak tidur training khutbah ni. Kau boleh tidur? Itu dia banyak pengajaran dia kan? Masa tu barulah tahu betapa tahu Abah mengaji. Abah bukan tak pandai, Abah ada khatam Quran seawal darjah 2. Tapi Abah yang lepas pada khatam tu dah tak ngaji-ngaji lagi. Ya, cuba tengok orang yang tadarus kan. Malam pertama kedua memang sangkut-sangkut sikit baca. Sebab dah lama mungkin kurang baca. Tapi masuk hari yang ke-5, 6 tu dah laju. Masa tu dah steady je baca. Nampak tak? Dah seronok baca. Kan? Iya tuan-tuan. Ajaklah buat benda-benda yang baik. Buat pertandingan azan. Wah, bagus kan? Azan kategori subuh. Ada kategori maghrib tak apa. Dia macam sumpah semerah padi tak apa. Maghrib dia kata mendayu-dayu tak apa. Allahu Akbar. Maghrib tak apa. Subuh lain. Allahu Akbar. Subuh. Tak mau dia bawa lagu maghrib. As-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah kan. Tak mahu dah kan. Pertandingan adik-adik dia ramai. Adik-adik ni bila dia dapat dia azan semangat dia lepas tu. Kita jadualkan dia. Tok Bilal siapkan jadual dia. Hari ni kau azan, besok kau azan. Saya masa tahun bila yang 2 tahun lepas saya jemput ada seorang budak ni. Saya ceramah di satu masjid di Ampang. Lepas saya ceramah, budak tu jadi imam. Ya Allah, sadap betul bacaan budak ni. Dan saya ingatkan imam 5, imam 6. Rupanya anak kepada salah seorang AJK masjid tu. Saya pun panggil dia apa untuk jadi imam untuk solat sunat tarawih dekat kampung mak saya. Malam saya dapat turn jadi imam tu, saya diamanahkan untuk jadi imam dalam 7 malam ke 6 malam macam tu. Sebab saya kan sibuk ceramah di sini kan, dah tak sempat. Saya dapatlah 6 malam. Jadi satu malam tu bawa dia makan kat rumah mak saya dengan keluarga saya, buka puasa, kemudian baru bawa dia jadi imam. Ya Allah, mengeletik-ngeletik nyawa jemaah tu. Dia sadap budak tu baca. Pertama kali jemaah tegur saya, pendek sangat baca. Marah dia baca pendek. Rupa-rupanya baru saya tahu malam tu mak dia cerita yang dia rupanya memang regular dijemput menjadi imam tarawih di Istana Negara. Budak tu umurnya 16 tahun. Masa tu orang perempuan tersebut sejuk apa? Tak habis sejuk parut, sejuk hati. Sejuk parut tu kambung tu, sejuk hati. Kan? Ya, sejuk hati seronok. Ya, tu dia. Ajak pada benda-benda baik. Tu sebab anak azan sedap. Sedap betul azan. Siapa tu? Alah anak apa tu lah. Nampak? Sedap betul anak kau azan malam tadi. Teringat betul lah dekat ni. Arwah atuk dulu. Nampak? Kan elok tu cerita-cerita macam tu. Kan? Kemudian saling berpesan pada kebaikan. Buat majlis ilmu. Kan? Buat majlis ilmu. Kan? Saya tengok penuh jadual. Kan? Ceramah alhamdulillah. Terima kasihlah malam ni sudi ajak saya. Saya sebenarnya sekarang ni di Perak. Saya dah 3 minggu lebih berada di Perak Darul Rizwan. Saya berkampung di Seri Iskandar. Patutlah nampak gitu Cik Ayat nampak. Saya dengan kru TV Al-Hijrah sedang merakamkan
program kita ni, program namanya program My House, iaitu kita repair rumah-rumah asnaf. Dah selesai di Negeri Sembilan 3 rumah, dah selesai di Johor 2 rumah, di Perak sekarang ni 3 rumah, 2 di Botol, lagi 1 lagi di Kuala Kangsar. Selesai di Perak, insyaAllah beberapa hari lagi selesai, kita akan bergerak pula ke Pahang. Tu yang muka saya golap ni, saya tengok ni berbolang dahi. Tu sebab dalam TV lain. Tu dah. Ingat tu. Tapi itu dia memang betul. Tapi kita buat daripada mula kita pecah rumah tu sampai siap. Saya kena tunggulah. Adalah kita ulasan sikit, kita tanya kontraktor. Banyaklah yang kita belajar kat situ, tengok. Saya cakap apa pesan saya dekat asnaf ni? Kita miskin, kita susah bukan salah kita. Tapi tang pengotor tu salah kita, saya cakap. Ada beberapa lah, bukan semua lah. Dan ada beberapa asnaf ni, dia dah lah susah, diuji pula dengan sakit anak dia tu lain. Ada satu keluarga tu pula, 4 beradik, adik yang bongsu umur 50 lebih, bela abang dengan kakak-kakaknya, semuanya ada penyakit skizofrenia. Sakit mental semua. Ui, memang bila kita tengok kan, syukurlah kita tak diuji macam tu kan. Tu ya. Dia sebab kena banyak tengok orang susah, banyak tengok orang susah. Kemudian memuliakan anak-anak yatim dengan masyarakat. Kalau ada yang ada jiran-jiran kita yang ada anak yatim tu, kita pergilah bantu. Jangan salah fokus. Kadang-kadang bantu anak yatim, fokus ke mak dia, tu salah tu. Kadang-kadang tanpa pembahagian. Sebenarnya kita ingat tau, kita ni dia pahala ibadah ni, satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus kita tahulah solat, puasa, ngaji, semua ada tata cara kaedah dia. Ibadah umum ni benda-benda baik yang diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh gotong royong. Gotong royong benda baik, kan? Diizinkan oleh Allah. Kita niat pula kerana Allah, dapat pahala ibadah. Bagi bantuan dekat ibu-ibu tunggal, benda baik, diizinkan oleh Allah. Kita ramai-ramai pergi bagi bantuan tu, diizinkan oleh Allah. Kemudian niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau bantu ibu tunggal, cara tak diizinkan oleh Allah, walaupun niat kerana Allah, tak dapat pahala ibadah. Contoh ibu tunggal, kita hantar rumah yang last ni korang tak payah pergi, aku pergi seorang, aku cover, tak apa. Makna ada lah tu, jadi hal lah tu. Jadi hal, benda ni berlaku kat tempat lain, sini tak ada. Contoh lah kan, bahaya tuan-tuan kan, bahaya. Jadi makna kata pahala ibadah tu. Jadi makna kata menyantuni, memuliakan anak-anak yatim. Saya ingat waktu tahun bila saya minta berceramah, masa tu majlis meraihkan, dia ceramah raya sempurna zaman raya, dan juga meraihkan anak yatim. Anak-anak yatim tu yang umur antara 2 tahun ke 5 tahun, kecil-kecil je budak kan. Jadi ketika pengurusi bank tu, saya tak nak sebut lah bank mana, dia tengah berucap tu, saya duduklah dengan meja budak tu, saya ambil gambar, tutap. Budak tu boleh tanya saya, dekat atas meja tu dia macam kuih, karipap tak ada. Sebab kan kuih KKL ni tak apa kuih, muffin lah, apalah, jenis-jenis yang coklat, kek lah, apalah kan. Tak ada dek tu yang ada. Yang seorang bilang, bila nak makan ni? Cakap. Kata. Dia marah pun anak yatim, dia dah bising, dia dah lapar, dia bercakap, dia berucap kan. Saya pun bagilah signal dekat pengurusi tu. Nampaknya penceramah dah tak sabar nak ceramah, dah aku pula kena. Saya kata, tak, budak ni nak makan, saya kata. Kan? Oh ya ke? Okey. Bagi budak tu makan dulu. Kan? Menyantuni anak-anak yatim. Ni ya. Itu sebab dengan anak yatim pun kita kena tahu tak macam mana cara nak jaga anak yatim. Selain untuk bagi sumbangan, kita cakap dengan adik bertuah tau. Bayangkan, kita bagi semangat kat dia, adik ni bertuah. Kenapa pula? Allah bagi peluang adik jadi macam Nabi. Macam mana lah tu cik? Sebab Nabi anak yatim, Nabi boleh berjaya. Jadi adik ni anak yatim pun boleh berjaya. Macam tu cakap. Janganlah kita anak orang perempuan ni, sabarlah adik, bukan senang jadi anak yatim. Makcik faham sangat, kira dia dah tua bangku orang yatim. Kira nak ni budak tu kan, kita kena bagi semangat kepada budak tu. Jangan kita, dia sabar, tak payah. Bagi semangat dekat anak-anak ni. Kan? Tu dia. Kemudian
Berbuat baik kepada jiran dan orang-orang yang lemah, elakkan daripada berkasar dan membenci jiran tetangga dan orang miskin. Jangan kita benci orang miskin. Saya itu emosi jugalah kat satu rumah. Bayangkan rumah asnaf ni, dia, kita tak kisahlah dia susah tu. Keliling rumah tu sampah ya. Bersawang dalam rumah. Elak-elak sawang jalan. Saya pun tanya, kau boleh ke labah-labah ni? Saya tanya. Saya dah tak boleh tahan. Yang produser, sabar Ustaz. Tak, bukan masalah. Saya tanya. Saya tak sihat. Ini macam mana? Saya seminggu sekali. Ni bukan seminggu sekali ni. Bertahun tak cuci ni. Anak yang besar-besar mana pergi? Saya kata, nampak? Anak yang besar-besar ada. Itu mesej saya sampai. Itu bezalah program tu sebab saya siap. Ada sesi menyekolahkan anak-anak tu. Adalah dalam tu boleh tengok lah. Dan ada satu episod tu, kau nak tengok Samsul debat nangis, tengok dalam tu. Lain macam. Puas nahan lah cecenya. Tak dapat tahan lah kan. Ada satu tu sedih sangat. Adalah penderitaan yang ditanggung tu, tak boleh nak gambar lah. Sampaikan suami isteri itu menangis waktu isteri itu dia cakap, kami Ustaz doa, tapi rumah dia elok bersih, cuma tinggal lagi rumah tu kecil. Sebab kekurangan kan, kita bantu, kita tak apalah. Kita marah tu, kotor tu yang kita marah tu kan. Kadang ada orang dia dah selesa duduk macam tu. Macam mana cakap? Tak kan. Sebab kita dulu pun susah juga. Saya yakin orang kampung dulu semua susah. Tapi susah-susah pun kebersihannya kau. Saya ingat kepantangan mak saya, baju kan banyak pun dulu. Budak sekarang Isnin sampai Ahad siap baju. Bergosok siap. Kita dulu tu lah baju kan. Saya ingat dulu dalam paling banyak 2 helai lah. Apa pasal kotor ni? Kena sabat. Kotor tu kawan kita buat, bukan kita buat. Kena sabat. Main pijak-pijak kasut ni kan. Kan? Tu dia. Ya, jadi pada kata jangan berkasar dengan orang miskin, jangan benci jiran tetangga orang susah. Kita pergi cucuk duit kan. Cucuk duit. Tadi elok masuk bank, cucuk duit. Pusing dah ada budak tu pegang tabung ni. Masa bila datang budak tu? Tadi tak tahu. Ujian tu sebenarnya. Ujian kan. Nak bagi, tak nak bagi pun ditanya banyak kau pada mana surat ada surat. Ni sign siapa ni? Ni bukan tipu ni, siap frame ni. Kau dengan siapa datang ni? Kau tahu tak kau sepatut kat sekolah kan? Tanya sampai setengah jam, 1 sen pun tak bagi. Tentang dia nipu tu dia dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi je. Macam tu ya. Kemudian tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, elakkan tidak menghadiri dalam program kemasyarakatan. Maknanya kalau ada program-program kejiranan, berkumpul ramai-ramai, ada majlis apa semua, kalau boleh datang. Taklimat khairat kematian datang. Kita nak upgrade surau kita. Surau Al-Hasaniyah ni kita nak naikkan lagi. Nak naikkan jadi 3 tingkat. Sebab orang perempuan cakap tingkat 2 tu tak cukup. Orang perempuan nak tinggi lagi kalau boleh. Kalau boleh jangan lift, nak tangga. Kalau perlu tali panjat yang team building tu pun dia nak pakai tali tu, dia kata kan. Contoh macam tu lah, mesyuarahat bincang kan. Adalah contohlah kan, nak memudahkan. Ya, bukan susah. Masa saya dengan Abang Samsul Gau-Gau, dengan Datuk arwah Datuk Nasir Wahab, kita orang terlibat dalam satu program nak kutip dana membina masjid di Kelang, di Selangor. Diumumkan dana yang nak dikumpul 9.6 juta. Saya dengan Abang Samsul Gau-Gau tu berbual, saya kata, bila dapat ni bang? Lambik ni, rupa-rupanya itu bukan program pertama dia. Dalam tempoh 2 tahun, malam tu diumumkan dia dah dapat 8 juta lebih dah. Maknanya orang Islam ni, dia bila dia sepakat apa semua, boleh, salah, jangan risau. Ya, dulu surau ni bukannya tiba-tiba jadi macam ni, yang tiba-tiba orang perempuan ada pengadang tu. Kena banyak pengadang, tidak ke bawah perempuan tu. Kan? Kan? Kita fikir buat elok proper, tak adalah berjaring-jaring kan. Maksudnya kita buat nampak elok kan. Bukan tiba-tiba ada kapet ni, betul tak? Semua sebab muafakat masyarakat. Ada orang nak sumbang, cari orang ni nak sponsor, tempat ambil wuduk pun makin selesa. Nampak tak? Semua boleh.
Di Senayan tu, tengok tu. Masjid tu. Tapak yang 6.5 juta. Jom. Tapak 6.5 juta. Sebenarnya ramai tak tahu. Dia ada dua sebenarnya kat Seremban tu yang dia buat. Satu-satu tu tapak 5 juta lebih. Yang tu dia niat wakaf untuk mak dia. Masjid Husin Seremban 2. Ada satu lagi tu, tu masjid dia. Dia nak wakaf untuk diri dia pula. Buat ingat, boleh buat untuk saya sekali lah, dia kata. Tu tanah saja 6.5 juta. Kos permanaan masjid 100 juta lebih. Siap yang paling mahal, siap satu petak. Yang satu petak dia khaskan, kalau dia meninggal situ tanam. Kita pengusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur tu. Setiausaha pun tak booking tu. Tak ada. Tak pegang pun. Tapi dia siap satu petak. Dia kata kalau dia meninggal nanti situ tanam. Kan Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Alhamdulillah ramai yang datang ambil gambar. Ambil gambar. Semayang tak ramai dah. Itu masalah tu salah satu tanda akhir zaman. Berlumba-lumba bina masjid lelawar tapi orang tak ramai. Tu memang ya. Orang tak pergi. Kan? You know, hari Jumaat pun sekarang dah tak ramai. Kan? Ya, jadi elakkan daripada tidak menghadiri. Kalau boleh hadir, hadir. Buatlah program yang baik. Kemudian memberi nasihat. Memberi nasihat dalam perkara-perkara agama. Dalam hal ni datang. Nampak ada orang datang. Orang dah lama tak datang surau. Tiba-tiba datang. Confirm nak kenuri. Kan? Kita pun cakap tu kan. Confirm nak kenuri ni. Tak, kadang-kadang ada orang digerakkan hati dia. Dia dah mula nak berjinak-jinak ke surau. Kita cakap, ni datang ni, kau datang ni nak kenuri lah ni kan. Jangan. Kita nak sound dia buat apa? Ini rumah Allah, bukan rumah kita. Jangan lupa taraf kita. Jadi bila orang datang, raikan. Seronok tengok kau datang. Yang best tu dah nak kenuri tu datang dah lah. Belagak tu saya tanya, imam mana imam? Imam. Imam mana imam? Yang dia tanya imam lah tu. Macam mana tak bengkak hati imam tu? Imam mana imam? Ni lah imam. Minta maaf lah imam tak perasan. Imam pun tanya, apalah kau tak perasan nak? Selama ni kau semayang mana? Sinilah saya semayang. Apa kau tak perasan pula? Dah imam pandang depan. Dah salah imam pula pandang depan. Tak yo pula lah kalau penyanyi kan menghadap penonton. Dah masa bila pula imam pandang jemaah kan. Parah betul kan. Aduh dia jawab dia. Jadi makna kata bagi nasihat kan dalam perkara-perkara agama. Maknanya kita ajak orang. Kalau kau nak datang. Contoh memang betul dia nak ajak kenduri. Seronok insya-Allah kenduri kata kita datang. Seronok tengok kau datang surau. Nanti dah habis kenduri janganlah kau tak datang. Datanglah. Kita seronok tengok kawan-kawan makin ramai datang surau. InsyaAllah. Dia berasa lah macam tu. Ni kau datang mesti nak kenduri kan? Tengok kita sound dia. Tak adalah saja je. Langsung tak ajak kenduri dan langsung tak datang surau apa tu. Kan? Tu kita bagi galakan. Lepas tu naik signboard tu. Janganlah signboard yang bukan. Awas di sini ada pencuri. Baik sini tak ada. Pencuri mana-mana. Dia tak payahlah kau naik signboard tu. Dia tengok, alamak di sini ada pencuri. Dah macam ni ada rasa apa. Dah tak berbaga-baga dia bawa. Dia pun tinggal dalam surau. Nampak tertunduk. Jangan tu pencuri. Wah tu imam tu. Imam tengah cari barang apa tak dalam tu kan. Lepas tu bilik air. Tolong jaga. Masyarakat bila gotong royong bilik air tolong jaga. Buat fitnah ya. Kadang orang singgah kan kat surau kan. Allah. Timbul berenang-renang ke tepian. Orang nak buang air tak jadi tu. Dia boleh tinggalkan kenangan untuk orang lain tu. Tak tahan tu. Tuan-tuan, saya cerita betul. Saya pernah jumpa sendiri tu. Kat satu tandas tu. Najis tu dalam singki. Melintang. Tak terdaya. Kalau ingat balik tak terdaya tu. Kalau orang lemah jantung nak basuh muka memang meninggal. Nah masalahnya singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Parah tu penyakit orang kita ni lah. Memang dengan niat kan? Memang dengan niat. Tapi tu saya respect yang makcik cleaner tu. Dia kata tak apa nak nanti makcik bersihkan. Allah. Bayangkan kalau tu mak kita. Tapi dia bersih lah. Macam mana kerja dia? Paling mulia kerja cleaner lah. Membersihkan untuk digunakan oleh orang selepas itu.
Mana orang lain boleh buat? Dia boleh buat kan. Tu yang di Malaysia ni buat Expo Tandas tu. Expo Tandas Kebangsaan NATEF, National Toilet Expo. Gila tak gila? Tandas jaga kebersihan. Dia sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Tok Siak letak pantun, signboard besar masuk. Lain macam pantun ni. Biar dia ingat sikit. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dah biasa dah biasa. Letak pantun. Masjid Pasir Besar kat Negeri Sembilan, dia ikut nasihat saya, letak pantun. Ada kucing, ada tikus, dah kencing jirus. Macam tu. Biar dia faham. Lain macam Tok Siak ni. Siap pantun. Amaran keras oleh Tok Siak. Ya. Terbayang dari gambar macam ni. Orang tengok. Bagi nasihat benda-benda yang baik. Kemudian yang ketujuh, sentiasa membantu dan berjihad dengan tangan, lidah dan harta. Elakkan daripada duduk menyendiri tanpa mempedulikan orang lain dalam bermasyarakat. Hidup biar bermasyarakat. Tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada tak? Tak ada. Semua kena ada orang lain. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes terpencil Mr. Bean. Yang ada kes yang dia cabut gigi sendiri tu bohong kan tu, tak ada. Mana ada. Pakai bedah tak boleh bedah diri sendiri. Kan? Semua perlukan orang lain. Hidup kita memang kena bermasyarakat. Sampaikan Nabi letak standard. Nabi kata, sesungguhnya orang tu tak beriman kalau dia menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Belajar cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu yang penting. Dalam masyarakat ni fikir baik-baik je. Dengar ada polis datang rumah dia lah. Maknanya polis tu memang kebetulan kawan dengan anak-anak dia lah kot. Tak payah kita ni. Mesti ada orang kena tangkap ni. Polis memang kau jangan tangkap orang ni kau. Tak. Aduk benda-benda lain baik. Cuba sangka baik. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia. Kan? Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Hidup dalam dunia ni kita nak kejar 3 je matlamat. Pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi surau buruk sebab nanti orang cakap-cakap dia, orang sini-sini dia. Jadi dia tak bagi surau. Kan? Beli nombor rasa tak ada apa-apa. Dah biasa beli. Kau berhentilah main judi ni. Kau tahu tak judi ni haram. Ni bukan judi, ni ikhtiar. Orang ajar betul. Lepas tu bila kono dia belanja lah orang surau. Perangai kan. Paning kepala. Itu pertama. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah. Sebagai manusia, kita tak boleh lari pada buat silap dan salah. Dan Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmat. Kenapa kejar rahmat Allah? Kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Tetapi nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak.